Assalamualaikum guys. So sekarang kita di segmen Borak Pandai. Yang mana saya Cikgu Ashraf bersama dengan saya seorang penulis buku yang mana buku akan keluar iaitu Come Back Stronger, iaitu Kak Syera Luqman. Kak Syera macam mana? Sihat? Okey? Sihat Alhamdulillah. Sekarang kita dekat Kuala Lumpur. Betul. Saya dengar akak datang daripada Perak. Betul ya? Atta Koma. Healing. Atta Koma mari daripada Perak ya. Masya Allah. Jadi hari ini kita akan bincangkan beberapa perkara berkenaan dengan healing, move on dan sebagainya Kak. Sebab Kak Syera ni dia punya background adalah counselling ya. Daripada Universiti Malaya, Produk UM. Allah, dan sudah 4 tahun ya Kak. Ada pengalaman dalam sebagai kaunselor. Jadi banyak yang kita boleh korek hari ni yang boleh kita dapatkan daripada Kak Syera. Begitu ya. InsyaAllah. Jadi Kak, sebelum kita nak mula dengan poin kita kan Kak, kita sudah tahu sekarang ni yang paling obviously remaja. Banyak yang ada sampai tahap kemurungan. Yang paling nampak lah kadang-kadang yang suka orang expose anxiety. Shaking lah dan sebagainya. Rasa macam budak-budak sekarang ni lemah semangat. Betul? Betul. Orang dulu mental kuat tapi... Kalau saya cakap macam tu kan. Orang dulu, orang kata orang tua dulu mental kuat, tak takut. Tapi sekarang ni mudah sangat. Kan? Pantang tinggi suara terus anggap diri tu tak berguna Kak. Sebab tu banyak isu sekarang ni kita nampak banyak isu dalam keluarga ataupun dengan kawan-kawan. Walhal kalau belajar tu sampai berhenti belajar. Ada. Jadi bagi pandangan Kak lah sebagai kita punya nak mula-mula nak cakap, mungkin pada yang nak lihat dan tengok kita sekarang ni, kenapa boleh jadinya benda-benda tu pada waktu sekarang ni Kak? Okey, sebenarnya kan kalau ikutkan dari dulu dah ada dah. Maksudnya dah ada dah anxiety, depression ni. Tapi mungkin bagi saya lah sekarang ni pendedahan dah lebih. Orang yang ada depression, anxiety dulu tak nak bagi tahu. Okey, dulu selalu orang cakap meroyan. Pernah dengar tak kata meroyan? Kalau orang dulu selalu cakap, okey lepas bersalin meroyan lah, ada stres dekat mana-mana meroyan lah. Tapi kalau dalam istilah perubatannya mungkin depression ke, kita panggil depression lah. Okey, sekarang ni kalau ikutkan mungkin betul kita tak boleh nak cakap orang tu dia cakap kat social media aku ada anxiety kan, tapi kita sendiri tak boleh nak cakap betul ke dia ada anxiety. Kita memanglah saya faham kenapa kadang-kadang orang kata awak ni lemah semangat, lepas tu orang macam suka ya ke awak ada anxiety kan, sebab banyak yang self diagnose. Mungkin boleh tanya balik diri sendiri kan, betul ke aku ni ada anxiety, depression disebabkan dah diagnose, ataupun kita self diagnose sebab sekarang memang kita ada ujian saringan online. Tapi selalu saya pesan, ujian saringan online tu hanya menentukan ciri-ciri dan tahap saja. Nak tahu betul ke tak, memang kena pergi jumpa doktor. Ada ciri, tak semestinya awak memang diagnose anxiety atau depression. So yang tu kena check lah. Dan kenapa sekarang banyak disebabkan orang dah berani dedahkan diri. Aku depression fighter ke, warrior ke, apa gelaran sekarang banyak kan. Baguslah sebenarnya. Benda tu membantu orang lain untuk dapatkan bantuan. Tapi yang saya bila agak takut, terlalu banyak yang macam self-diagnose. Yang tu risau. Kalau betul tak apa, kita dapatkan bantuan, orang tahu, so kita boleh tolong. Orang luar macam contoh awak ada panic attack. At least kalau orang keliling tahu, okey dia ni memang ada panic attack. Kalau apa-apa kita dah boleh prepare tau. Tapi kalau yang jenis self-diagnose tu, yang itu bahayalah sekarang. So kena hati-hati. Kalau nak check, biar check dengan yang pakar. Bukan sebab saya hari tu buat ujian, sebab saya ada ciri, sebab saya Google. Sekarang Google. Zaman internet kan. Sebab kalau diagnose tu macam saya dulu lah, zaman saya sekolah dulu, buat borang ujian DAS. Betul, sekarang buat pakai lagi. Kan? Terus online kan, dekat kertas kan. Jadi kadang-kadang dengan ujian DAS tu, sebelum lah saya nampak trend-trend di TikTok, dia suka expose dia punya keputusan DAS. Sedangkan itu benda yang kena sorok kan. Dulu kita orang lepas isi tu sorok-sorok tak nak bagi orang nampak. Tapi sekarang siap expose. Sebenarnya benda tu macam yang Kak Syera kata tadi, self-diagnose ni ada yang betul, ada yang tidak. Yang tidak tu kadang-kadang bukan je dia nak tahu dia sihat ke tak, tapi hanya sekadar attention seeker. Tapi kan, sepanjang akak buat sesi, akak buat sesi kan, ada tau. Kalau macam kita dengar, orang tak nak mengaku yang dia ada depression, anxiety. Tapi ada yang datang, dia memang nak. Dia pergi jumpa doktor dah, tapi doktor suruh dia balik sebab memang tak ada ciri. So bila check dengan saya pun tak ada ciri. So kita tak boleh nak keluarkan apa-apa surat. Tapi ada, dia memang nak juga. Sebab rupanya dia ada isu dekat tempat kerja lah. So saya cakap kalau yang tu, kalau memang ada ciri kita boleh. Tapi tak nak kena keluarkan surat pun kena based on doktor juga. Tapi kalau suka-suka hati saya buat surat menyatakan awak memang anxiety sedangkan tidak ada, tak boleh. Contoh anxiety pun dia berbeza dengan anxiety disorder.
disorder ni dia kekerapan dia panjang. Anxiety macam kita, kalau kita ada presentation esok kan mesti nervous. Kan? Semua lepas tu nak pergi jumpa mak mertua nervous kan. Itu biasa. Tapi kalau macam anxiety yang dah habis episod situasi tu pun masih anxiety, yang tu mungkin anxiety disorder lah. Tapi kena diagnose dengan pakar. Bukan suka-suka hati. Macam tu. Ujian DAS yang macam Ashraf cakap tadi tu memang ada, tapi itu baru ujian saringan yang pertama. Ada lagi banyak yang kita tengok dalam sesi body language, dalam terapi, macam-macam lagi. Jadi pandangan daripada kaunselor sendiri kan. Lepas ni kita boleh senang-senang kata aku ni anxiety fighter ataupun depression survivor. Tapi sebab sekarang ramai yang mengaku dekat TikTok semua. Jadi semua seronok kan. Jadi kita kena tanya diri kita. Follower naik kan. Betul. Kadang-kadang orang cakap, kadang-kadang kita suka tengok komen-komen. Kata semoga kuat, semoga apa semua. Jadi untuk apa? Tanya pada diri. Untuk apa kita mengaku diri kita sakit? Orang dulu tak nak nampak kita sakit, tapi kenapa sekarang kita suka tunjuk diri kita sakit? Kalau yang betul-betul sakit tak apa. Itu cara dia mungkin cara dia nak dapatkan bantuan, nak bagi orang faham kan, pergi ke depan dapatkan bantuan. Tapi yang sendiri-sendiri tak ada kena-mengena ni, yang sengaja, itu tak boleh lah. Kesianlah dekat orang yang betul-betul sakit kan. Jadi bila kita nak cerita dekat tentang masalah, kebiasaannya orang anxiety dan sebagainya mesti ada masa silam kan? Semua orang yang ada masalah semua ada masa silam. Kita semua ada masa silam. Jadi macam mana kita ni as someone yang nak always nak come back balik untuk jadi more stronger, macam mana kita nak hadap dengan masa lampau dan kita nak maafkan masa lampau kita dulu? Tahu tak, kita semua ada masa silam kan, tapi cuma yang membezakan adakah benda itu trauma atau adakah benda itu perkara yang kita tak dapat lupakan sahaja. Ada setengah kata saya trauma disebabkan ini, tapi sebenarnya bukan trauma. Trauma ni dia banyak kesan dia tahu. Kadang-kadang sampai mimpi, kadang-kadang tengok kereta. Contoh orang pernah aksiden kan, dia tengok kereta pun dia dah rasa takut. Sedangkan kereta tu tak buat apa-apa pun lalu sebelah dia. Yang tu berkemungkinan trauma. Kenapa saya cakap berkemungkinan? Sebab ada lagi ciri lain yang awak kena diagnose dulu. Okey? Kalau nak cakap betul ke ada masa silam? Sebenarnya kalau mengikut pengalaman saya memang kebanyakannya adalah. Cuma masa silam tu biasanya kita sorokkan. Contoh, tambah kalau cerita itu orang yang menyakitkan hati adalah keluarga sendiri. Kalau macam ada setengah, tempat kerja tak apa. Okey, aku berhenti kerja dah. Tapi kalau keluarga sendiri macam family toxic. Takkan nak keluar-keluarga pula kan? Saya cakap, pernah tak ada family dia, mak dia, dia jadi kambing hitam dalam family dia. Setiap benda yang dia buat, sedangkan dia lah orang yang memajukan syarikat family dia. Tapi setiap benda yang dia buat, orang tak suka. Bukan orang tak sukalah, mak dia yang tak suka dah keluarga dia. Jadi takkan kita nak buang mak kita? So nak tak nak yang kena move on ataupun break the cycle, orang cakap kitaran yang kena pecahkan adalah kita sendirilah. Tapi nak mula memang susah. Kan macam orang kata, alah kau move on je lah kan. Kita setakat pindah rumah boleh lah. Tapi kalau takkan raya nak kena jumpa juga. So benda-benda tu susah. Jadi kalau nak cakap kisah silam itu memang kita tak akan lupa langsung. Awak buatlah macam mana, walaupun kita dah mampu hidup, dah ada keluarga lain yang tak toksik, dah ada anak-anak yang bahagia, kerja yang bagus, memori tu tetap ada. Cuma apa yang kita boleh buat adalah buat sesuatu tindakan supaya hidup kita lepas ni, kita mampu jalan dengan baik je. Bukannya bermaksud awak lupakan mak awak. Saya tak lupakan mak saya. Tapi saya tak suruh awak lupakan mak awak. Tetapi at least awak boleh teruskan hidup dan jadi mak yang baik, tidak seperti mak awak dulu. Contohlah situasi. Ni kan kata ada kena-mengena, tak ada lah. Ini contoh situasi. Selalunya yang paling susah trauma yang melibatkan keluarga lah. Pernah dengar kan trauma generasi? Yang macam kalau atuk suka marah bapak dia, lepas tu bapak dia jadi marah ke anak, anak pun jadi pendendam. Yang tu pun kadang-kadang benda kecil macam parenting kan. Ashraf dah biasa dengan parenting kan. Benda tu, orang nampak, aku nak didik anak aku. Aku dulu elok je nampak, sekarang aku elok. Bapak aku rotan aku. Sebenarnya, iyakah aku elok? Dia pun buat benda yang sama dekat anak dia. Ya. Jadi bila tadi dekat Syirah sebut tentang trauma generasi, sebenarnya term tu term yang sebenar kan? Ya, term betul. Itu term betul. Tapi sekarang ni dia guna term apa? Family toxic. Betul lah. Itu antara term yang anak muda wujudkan sendiri nak mengatakan betul. Kadang-kadang bila saya bercakap ataupun datang mengadu dia cerita, cikgu macam mana family saya toxic? Kadang-kadang saya agak trigger dengan soalan tu. Sebab kenapa you nak cakap family you toxic? Kan cakap mak ayah saya tak pernah hargai saya, mak ayah saya tak pernah nak faham saya. And saya just tanya satu soalan je. Awak duduk rumah siapa? Ada kata betul mak ayah awak tak hargai awak duduk kat luar bukan duduk dalam rumah kan. Jadi anak muda zaman sekarang ni kadang-kadang dia menganggap keluarga tak menghargai dia bukannya sebab keluarga tak faham, tapi sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Terutamanya remaja.
Kes macam ni selalu paling banyak sekarang, dulu remaja tau, tapi sekarang banyak yang dari sekolah rendah, sebab sekolah rendah pun dah terdedah pada social media. Oh, kawan saya dapat keluar, dulu awak susah jumpa tau budak sekolah rendah keluar lepak. Sekarang awak akan jumpa, pergi mall, pergi mana-mana ada budak sekolah rendah, dulu remaja je. So benda-benda macam ni, oh kenapa kawan aku dapat, aku tak dapat. So dia kata mak saya tak faham saya. Sedangkan tak sesuai lagi untuk umur dia ke, kawasan tu tak sesuai ke, anak dia ni kalau keluar mungkin melampaui batas ke. Jadi toksik tu, sebab tu kalau kita buat dengan parents kan, kita akan cakap umur anak berapa. So kalau remaja, okey itu normal sebenarnya, dia ada pemikiran seperti itu. Tetapi kita kena kawal lah. Sebab benda tu susah. Benda tu susah dan benda tu normal untuk mereka di usia-usia begini. Tapi sekarang saya akan rangkumkan sekali sekolah rendah, sebab sekolah rendah pun dah sama. Sebab tu ada yang bunuh diri kecil-kecil yang tak puas hati dengan kawan. Bila nak keluar, kenapa kawan boleh keluar, kenapa aku tak boleh keluar, kenapa kawan dapat phone barulah, kan, aku tak dapat. Benda-benda macam tu. Jadi sebenarnya kalau bila Kak Syah cakap pasal keluar mall ni, semalam saya dengan kawan saya, kita pun keluar. Kita keluar lagi nak pergi share barang. Nak cari kursi giling ni lah. Nak tahu tak kita punya hari ni podcast hari ni. Kursi baru lah ni. Waranti lagi ni. Jadi kita nampak ada 3 budak sekolah lalu keluar toilet. So saya cakap pada kawan saya, kata, Mi, kita dulu sekolah lepak dekat stesen bas ni, dekat tepi-tepi jalan je. Kata. Jadi benda tu peredaran zaman tu memang terjadi. Dan kita nampak budak sekarang dia pergi mall dan sebagainya. Jadi isu keselamatan tu memang akan banyak terjadi. Jadi bila macam saya, zaman mungkin Kak Syira, mana yang umur tahun 90, dia dah dapat hidup dalam 2 zaman sebenarnya. Bukan zaman dulu, zaman tegas. Zaman sekarang, zaman lepas. Jadi benda tu isu keselamatan saya rasa agak berat jugalah. Macam Kak Syah cakap kan, kenapa budak sekolah rendah sekarang dah ada pemikiran macam sekolah menengah? Sebab dapat satu pengaruh yang sama. Jadi kadang-kadang bila kita tengok influencer-influencer kat luar ni, bila ada YouTuber, influencer yang menggunakan konten-konten yang memberi pengaruh yang buruk, Itu pun betul. yes, akan jadikan satu keinginan untuk yang hak muda ni nak bercuba. Contohlah bercinta. Kecil-kecil lagi pun dah rasa broken, dah buat ayat healing dan sebagainya. Saya macam, aku dulu masa sekolah rendah ni tak nak fikir, kata. Sekolah rendah tak nak fikir. Tapi kenapa sekarang ni sekolah rendah dah boleh fikir? Sebab apa? Sebab dia tengok konten-konten yang, betul masa kata, kadang-kadang konten-konten orang dah kahwin. Dia orang dah kahwin. Sebabkan dia orang tunjuk, buatkan orang yang tak kahwin ni nak ikut sama. Padahal dia tak kahwin lagi. Budak-budak tak faham apa. Jadi itulah bahayanya kata social media. Yang boleh menyebabkan kepada, sedang kata, pengaruh lah yang buatkan anak muda sekarang ni mudah terpengaruh. Sebab sekarang ni pun banyak anak muda yang dah mula rosak dan dah mula ikut benda-benda yang bukan-bukan. Sebab tu bila parents dia halang, dia rasa toksik. Yes. Automatik toksik. Dia kata apa? Sedangkan, kita ingat kawan-kawan, betul aku anak dia trauma, ada generasi trauma. Rupanya tak. Rupanya memang anak dia tak boleh adapt dengan situasi. Sebab tu sekarang orang bercakap tentang resilient, ketahanan anak-anak remaja kita kan. Kena marah sikit tak boleh. Kerja, dapat tempat kerja bos marah tak boleh. Benda-benda macam tu sebenarnya efek, tapi kita tak perasan sebab dia jangka masa panjang. Ini sebab itulah kalau kita jangan nak senang-senang kata kita depression dan sebagainya. Kita tengok dulu, kita diagnose dulu. Cuba Kak, kadang-kadang bila kita ada masalah ni kan, kita ada masalah-masalah lampau dan sebagainya, saya suka ayam bila akak cakap nak bercerita. Tapi ada setengah orang ni dia tak suka bercerita Kak. Sedang kata suka memendam. And kadang-kadang yang banyak memendam dia perempuan lah. Betul? Ya ke banyak memendam? Dia kata dia pendam dan kadang-kadang sampai sekat dia burn out. Kan? Buat itu tak jadi, buat ini tak jadi. Kadang-kadang sampai tahap dia rasa macam tadilah sampai bunuh diri Kak. Sebab dia rasa tak ada siapa faham dia. Sebenarnya Kak, apa punca memendam dia? Apa punca yang membuatkan dia tak nak cerita masalah dekat orang? Okey, kalau betul, kalau apa-apa mana-mana klien pun saya akan tanya, selalu cerita dengan siapa kan? Kita kena cerita dekat orang. Okey, tapi akan datang balik, dia akan ada hujahan lah. Saya cerita kat mak saya tapi waktu tu mak saya main phone. Tapi bagus tau, benda tu mengajar saya juga. Oh, mak dia tengah tengok phone. Benda tu terus buat dia turn off, tak nak dah cerita dekat mak dia. Nampak tak? So parents boleh ambil benda ni sebagai satu pengajaran baru lah kan orang cakap kan. Lepas tu, kadang-kadang kita nak bercerita dekat orang, tapi bila cerita orang tu busy ke, orang tu buat-buat tak dengar ke, ataupun alah aku pun dulu macam kau juga, alah kau punya masalah kecil je lah kan. Aku dulu lagi susah, aku lagi berat, ada comparison. So sebenarnya bila orang bercerita, kita memang patut mendengar. Okey, sama ada you busy tak busy, you cuba dengar dulu sekejap, 5 minit lah. Lepas tu
kalau tak tahu macam mana nak tolong, diam je, dengar je. Sebab orang cerita dekat kita kadang-kadang bukan untuk dapatkan jawapan pun. Dia sekadar nak meluah kan. Kadang-kadang dia dah tahu dah benda tu, dia dah tahu dah solution dia nak buat apa. Cuma waktu tu dia nak meluah. So dengar sahaja. Tetapi bila kita tak buat macam ni, contoh tak nak dengar ke, kita bandingkan balik ke, okey, automatik memang akan pendam lah. Sebab tu saya tak salahkan kenapa kadang-kadang klien, kita akan tanya kenapa dulu kan. Kenapa dia tak nak, kita tahu. Sebab bila cerita dekat mak akan cakap, oh mak dah bagi awak rumah, ayah cakap dah bagi makan, dah bagi sekolah, tak cukup lagi ke? Anak dia depressed, anak dia anxiety. Sebenarnya bukan sebab itu. Emotional punya keperluan tu tak ada. Contoh, membandingkan dalam adik-beradik dah ada kan? Ya, banyak kadang-kadang saya Abang dengar. pandai. Kadang dia alung-alung. Alung. Asyik alung. Kita orang ni alung dia jadi hamba suruhan je. Ya. Lepas tu, sebenarnya itu cara didikan juga kan? Maksudnya yang tua kena beralas. Sebenarnya anak pertama punya isu pun ada kan. Dia je meralas, dia pendam. Adik dulu. Bagi mainan tu kat adik. Tapi kita faham lah dari sudut parents. Sebab abang dah faham. Bagi kita abang dah faham. So bagilah mainan kat adik. Mak dah tak larat dah dengar adik nangis macam tu. Tapi bagi abang kenapa semua nak bagi adik? So benda tu buat dia lama-lama kalau ada masalah ke apa ke dia tak nak cerita lah. So dia pendam. Tapi bahaya. Bahaya pendam ni adalah sampai ada orang dia pendam dia okey. Bukanlah maksud dia pendam. Maksud dia waktu tu dia diam dulu. Mungkin dia cari cara lain. Cara lain kita boleh luah. Kalau tak nak luah dekat orang, mungkin kita boleh menulis ke. Ada orang menulis kan. Melukis. Atau ada orang suka jogging. Apa-apa sahajalah. Kalau yang boleh release. Tapi kalau yang tak boleh tu yang bahaya. Bawa sampai besar. Bawa sampai dia dewasa. Dan dia mungkin akan buat dekat orang benda yang sama tau. Jadi bila orang cerita kat dia pun mungkin dia akan ulang buat benda yang sama dengan apa orang lain buat dekat dia. Sebab dia tak perasan benda tu. So itu yang akan jadi benda yang tak disembuhkan, tak healing. Sebenarnya kalau kita tahu benda tu salah, kita kena pecahkan dulu kitaran tu, baru kita sembuh, baru kita akan jadi orang yang lebih baik. Bukan mengulang kitaran yang sama. Nanti kita cakap, oh dulu orang tak nak dengar apa yang aku cakap sebab tu aku pendam. Rupanya tanpa sedar, dia pun nanti jadi ayah atau mak kepada anak yang tak mendengar juga apa anak dia cakap dan kitaran tu akan terus. Nampak macam tak ada apa-apa. Ada lagi satu isu adalah masalah dalam memendam ni. Kita panggil dia expressing, dia meluah tetapi menyalahkan. Oh, tak siap kerja sekolah sebab cikgu baru bagi tahu. Dah salahkan cikgu. Perasan tak? Sekarang kan ada grup WhatsApp cikgu dengan mak bapak pula. Cikgu saya minta maaf anak saya. Dah jadi anak tu jadi macam, oh tak apa nanti ayah selamatkan mak mesej cikgu. Buku tak bawa. Jadi isu macam manja kan. Ya. Sebenarnya biar je anak kena marah ke atau tapi sekarang isunya sebab mak ayah yang kemaskan beg. Okey. Beg sekolah kan buku tak bawa. Sebenarnya biar je. Apa cikgu tu tahu nak buat tindakan apa, tak apa biarkan. Sebab dekat situ anak tu belajar mana betul. Siapa yang bertanggungjawab dengan buku dia sendiri. Dia belajar resilient dekat situ. Dia belajar ketahanan untuk hidup dia dekat situ. Ini kalau tak biasa kena marah sebab sebelum ni mak backup, ayah backup kan. So lepas tu bila membesar memang tak boleh tahan lah. Ini sampai kerja pun tak kena Ya. bos. Nampak tak? Benda tu dari kecil tau. Tapi dia memberi kesan kepada sampai besar. Sampailah kita bina keluarga kita sendiri. Ni Kak Syirah ada sebut berkenaan dengan meluah dengan cara melukis, dengan cara menulis. Sebenarnya benda tu ada dalam kaunseling kan? Ada. Dia macam terapi. Terapi. Mereka terapi. Saya pernah ada join terapi kaunseling yang mana menggunakan krayon. Dia bagi satu kertas hitam. Ada kata lukislah apa awak nak lukis. Ada juga yang pernah cakap dengan saya, cara dia adalah dengan cara buat listing masalah. Masalah paling besar sampai paling kecil. Jadi benda tu sebenarnya kita rasa macam aku tulis ni ada function ke at least kita dapat satu luahan yang walaupun sikit, at least sikit. Sebab kita kita bagi peluang pada diri kita untuk meluah. Jadi bila memendam je masalah kan. Sampai tahap contoh kalau dari sudut keluarga kan. Kalau dengan keluarga dia tak bercerita, yang itu yang jadi isu lari ikut boyfriend. Ini bahaya untuk perempuan kan. Bila dia rasa orang luar lebih memahami dia, ini yang jadi isu kepada mak ayah. Jadi mak ayah pun kena alert benda ni. Bukan remaja kita cakap sebut remaja, mak ayah kata dengar ni. Nanti kan tak kena pasal kena pula kata. Mak ayah kena dengar mak ayah kan. Jadi kata mak ayah pun perlu faham sebab remaja sekarang ni dia tak ada satu mindset yang macam remaja yang dulu. Remaja dulu kalau lepas lautan boleh hidup. Remaja sekarang lepas lautan mati ke buluh kan. Tak reti nak survive. Dia tak ada survival skill yang kuat untuk jalani hidup sampai sekarang lah. Tapi Kak, jadi kita sebut kita dah cerita pasal depression, anxiety, masalah pendam dan sebagainya. Sekarang dah jadi trendy healing. Jadi healing sebenarnya
Ada yang kata, saya nampak kadang program dia ada jenis program scan with healing. Healing ni, healing tu. Terlampau banyak perkataan healing yang sekarang dulu kita tak dengar, sekarang ni kita dengar. Macam mana boleh timbul je term healing tu yang mana dulu tak ada, sekarang ada, dan apa yang dimaksudkan dengan healing dan cara healing yang sebenarnya, Kak? Okay, kalau ikutkan healing ni, dari segi psikologi, kita lebih kepada emotional healing. Dia sesuai untuk orang yang memang ada trauma, ada kenangan lalu yang berat tau. Bukan sekadar hari ni kena marah dengan bos, you kata nak pergi healing. Tapi itu sebenarnya lebih kepada self-care. Kita sayang diri kita untuk self-growth kita lah kan. Okay, yang tu bukan definisi healing yang sebenar. Healing yang sebenar adalah betul-betul penyembuhan emosi, fizikal awak. Kita memang nak berubah dari satu fasa yang membebankan kepada fasa yang baru. Tapi kita takkan boleh lupa. Macam saya cakap tadi, kita takkan boleh lupa kenangan-kenangan kesakitan itu, tetapi at least sekurang-kurang dapat mengurangkan kesakitan supaya kita boleh teruskan hidup. Contoh healing, apa aktiviti dia kan kita boleh pergi. Sebenarnya sepanjang tempoh healing, macam dalam yang saya cerita dalam Comeback Stronger buku tu kan, ada fasa lah. So dari fasa, setiap fasa ada 5 fasa, bermula dari permulaan acceptance tu sendiri. Dan kelima fasa ni, sepanjang fasa tu awak nak pergi mana-mana, contoh nak pergi pantai pun boleh. Tetapi sebenarnya kalau awak nak pergi pantai, contoh baru stres ni, putus cinta ke, tak kisahlah, ataupun mak kena buang keluarga ke, apa kan, ayah ke, dan macam-macam ada kes sekarang. Okay, you nak pergi pantai. Sebenarnya awak kena tenangkan emosi sendiri dulu. Kenapa? Sebab bayangkan awak drive, awak akan bawa laju tak? Benda tu bahaya dekat orang. Sebab tu, saya nak pergi healing, just go, pergi. Lepas tu saya nak pergi healing sampai hiking lah, kononnya sekarang banyak hiking, lepas tu hilang. So benda tu akan menyusahkan diri, menyusahkan orang. Sebenarnya healing ni bagus. Terms tu mungkinlah terms yang, sekarang banyak terms yang orang sebut healing, dah semua orang akan pakai healing. Kursi healing Ini pun pakai kursi healing sekarang. Padahal camping chair kan. Sepanjang buat sesi kaunseling, tak ada pula kita belajar tentang kerusi healing. Kita adalah suasana terapeutik dia panggil, yang menenangkan kan. Tiba-tiba ada kerusi healing. Okey lah, sebenarnya banyak je pendapat. Ada orang bagi mereka kalau apa-apa yang memberi ketenangan cukup healing lah. Sebenarnya apa sahaja, bagi saya lah, apa sahaja yang membantu awak sembuh, sama ada orang lain setuju ke tak setuju dengan cara itu dan awak rasa bagus untuk awak, teruskan je. Memanglah kalau ikutkan healing ni, pendapat orang A lain, B lain. Kalau kita di bidang lain-lain pun lain lah. Kalau kita lebih kepada psikologi, lebih kepada emotional healing lah. Sebab apa-apa pun, awak kena accept apa yang dah jadi dulu, baru awak boleh bergerak dengan hidup. Ini kalau contoh kita dilahirkan dalam keluarga yang selalu marah-marah, tengking. So kita pun dah terbiasa cakap kuat. Tak biasa cakap perlahan lah, sebab semua orang dalam rumah cakap kuat. Okay, bila kerja, kita stres dengan kerja, kita pun mudah marah orang. Sedangkan asal kau ni tiba-tiba nak marah-marah aku, sedangkan mungkin dia tegur orang je, tapi nada dia tinggi. So kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya kita ada trauma ataupun generasi trauma yang dari dulu kita tak kita tak sembuh. Kita rasa benda tu biasa. Aku dulu relax je kena marah, sedangkan awak dah kasar dah dengan awak punya staff tapi tak perasan. So benda ni dia akan jadi panjang sangat. Jadi kalau nak buat cara macam mana, sebenarnya tak kisah apa yang awak suka, nak pergi terapi ke, tak nak ke, tapi paling penting kena dapatkan bantuan orang, tak boleh sorang-sorang. Sekarang banyak yang pergi sorang. Hiking sorang-sorang, lepas tu hilang. Tapi ada juga yang memang cakap kan, kalau nak kena hilang dulu. Menghilangkan diri bukan bermaksud orang tak tahu awak pergi mana. Boleh lah awak nak duduk dalam bilik, tapi berapa lama awak boleh duduk dalam bilik? Awak nak pergi dekat taman duduk sorang-sorang, berapa lama awak boleh dekat taman? Jangan lama-lama sangat sampai orang nak cari tak jumpa, bos nak cari tak jumpa, kawan cari tak jumpa. Yang tu bukan healing lah, itu dah bahayakan diri. So kadang banyak sekarang macam lelaki lah contoh dia. Healing dia bawa motor laju. Tu bahaya. Dia bangga. Aku orang kata putus cinta je. Tapi dia punya healing tu macam nak guna kata hilang bini. Ya, padahal baru bercinta. Jadi mungkin 10 kali dah putus. Tak tahulah, kata tak tahu dia bercinta banyak sekali kan. Tapi nak cerita sekarang healing yang membahayakan diri tu sebenarnya agak bagi risiko pada keluarga untuk risau kita nak hilang ke mana, tak tahu ke mana. Ada yang tak jawab phone tau bila call macam mana. Benda tu ada salah satu benda yang sangat negatif yang tak nak jadi ikutan sebab
Tapi kat social media pun dah suruh. Hari tu saya tak ingat lah page mana dia cakap kalau nak healing kena hilangkan diri. Lepas tu saya macam, apa ni? Nanti takut orang salah faham. Sebab ayat dia pendek je. Dia tak ada huraian apa kan. Hilangkan diri tu kan cakap bawa diri entah mana Ha-ha. kan. Ha-ha. Jadi takut. Yang dewasa, it's okay lah, you dah besar. Yang masih sekolah ni kita takut ni. Sebab dia apa? Terpengaruh. Jadi tadi Kak Syirah sebut pasal emosi kan. Jadi sebenarnya the key point dia adalah emotional kan. How you nak manage you punya emotion. Kata nak self-care. Jadi bila kita sebut pasal emosi ni Kak Syirah, dia satu benda yang semua orang ada emosi dan semua orang ada cara tersendiri Kak Syirah sebut tadi. Macam saya sendiri, saya pun ada cara emosi saya. Macam Kak Syirah pun ada cara nak dia kan. Cuba Kak Syirah, macam mana kita nak tahu betul ke tak cara kita regulate emosi kita tu? Okay. Regulate emosi ni maksud dia kita kena tahu macam mana, kalau kita marah, macam mana kita nak salurkan marah. Kalau kita sedih, macam mana nak salurkan sedih. Sebab orang takkan cakap pasal bahagia kan. Kalau bahagia orang seronok je lah kan. Sedangkan bahagia tu emosi juga. Selalunya marah, sedih, kecewa lah yang orang selalu tak boleh terima. Sebenarnya, kalau nak marah, marah je. Tapi janganlah pergi marah dekat orang yang tak ada kena-mengena. Awak pergi pantai. Tadi kata nak healing kan. Lepas tu tengok pergi order aiskrim. Orang tu lambat bagi aiskrim. Awak marah dekat dia pula. Jangan macam tu. Itu salah lah kiranya. So bagaimana kita nak regulate emosi. Awak kena tahu. Okay, aku tengah marah. So apa yang aku patut buat dulu. Cara awak. Bukan orang lain. Jangan ikut cara orang. So kalau hari tu rasa okay, aku nak tidur dulu. Okay, tidurlah. Lepas tu nak bangun tidur. Kalau awak rasa nak tengok movie, tengok dulu. Sampai awak betul-betul bertenang. Sebab emosi ni dia takkan lama dalam diri kita. Sekejap dia berubah-ubah emosi kita. Sama juga sedih. Okay. Kalau sedih ni pun, kalau nak nangis dalam bilik seorang, pergilah nangis seorang. Tapi jangan pergi lepas dekat orang lain dan jangan cederakan diri. Jadi banyak jadi sekarang Jangan rosakkan diri sendiri, jangan rosakkan orang. Okay, zaman-zaman WeChat dulu, toreh tangan. Ambil gambar Tak saja. nampak dia lagi. Ini semua sebab awak kata. Kata macam, alamak kata, you sakit macam tu dia bukan datang balik kan, lagi sakitkan diri kan. Dah lah, sakit hati, sakit diri pula. Yang tu kalau untuk orang yang memang depression ke ada disorder, yang tu memang tindakan yang di luar jangka lah. Memang kalau yang sengaja ni, itu payahlah kita cakap. Sebab tu saya cakap sekarang kita dah susah nak kenal orang tu betul sakit ke orang tu sengaja buat sakit. Kalau yang sampai sanggup buat kata dengan diri tu Kak. Yang saya saja buat ni kita panggil apa sebenarnya? Tak tahulah saya. Panggil apa? Mungkin ada istilah baru yang kita boleh cari. Kita boleh cari itu. Okay, kita selesai pasal self-harm, ya, pasal emosi Kak. Cuma sekarang ni, kadang-kadang emosi tu datang bila mana kita tak dapat nak melupakan masa lalu. Inilah lepas kita cerita pasal healing, kita cerita pasal move on. Tapi jangan salah faham, move on dia bukan move on cinta kan? Orang ingat cinta. Asal move on je bercinta kan? Sebenarnya move on dia banyak. Move on daripada kesalahan lampau, move on daripada diri kita yang dulu Kak. Jadi orang yang kena bully lagilah sampai kan buat kali kadang sampai tak nak bully orang lain pula Tapi nak cerita move on ni, banyak sekarang dia orang susah nak move on. Cara nak move on dan sebagainya. Ada yang tanya saya, kata, cikgu, macam mana move on ni sebenarnya? Apa itu move on kan? Kadang bagi saya lah, saya terangkan ini daripada pandangan saya. Move on ni adalah kita menerima sebenarnya. Bukannya kita melupakan. Tak boleh lupa. Betul tak lupa. Sebab benda yang terjadi dekat awak dahulu, dia sama ada boleh menjadi trauma ataupun boleh menjadi pengajaran. Betul. Yang trauma tu kita takut tu kan. Tapi bila pengajaran ni adalah satu benda yang positif lah. Maknanya kata kita dah come back as a stronger one. Sebab kita dah boleh ambil masa lampau sebagai pengajaran untuk jadi the better one in the future. Jadi bagi saya punya pandangan lah, yang mana move on ini bukanlah melupakan, tapi betul, menerima keadaan. Cuma kita nak tahulah pandangan Kak Syirah kan, sebagai orang yang berpengalaman dalam bidang kaunseling dan juga banyak jumpa macam-macam jenis klien dan masalah. Bagi akak lah pandangan akak, kenapa dan apa sebab susah move on ni sebenarnya? Betul, macam apa Ashraf cakap tadi lah, move on tu memang bukan melupakan. Kalau kita harap, bilalah aku boleh lupa semua ni, bilalah aku boleh hidup sendiri, tak nak dah dengan keluarga aku, dengan kawan yang tak seronok ni kan. Ada yang sampai tak ada kawan sampai besar tak ada kawan. Perasan awak happy ke? Tak, dia tahu dia tak happy, tapi ada setengah orang dia tak perasan, orang tak suka dia, orang tak kawan dengan dia, bagi dia semua orang salah. Mesti ada sesuatu yang jadi waktu dulu. Tapi kena tengoklah kenapa, apa yang jadi. Okey, yang paling penting, selagi mana kita tak nak menerima keadaan sekarang, selagi tu kita tak akan bergerak tau. Move on ni kita nak bergerak dari point yang lama ke point yang baru. Bukan bermakna aku kena lupakan ke, aku kena maafkan ke, aku jadi macam ni pun sebab aku sakit hati dengan orang yang dulu.
dia tak berubah pun, kenapa aku yang kena berubah? Sekarang ni yang nak teruskan hidup kita, kalau kita harap dia berubah sampai bila-bila, kita akan kekal jadi macam ni lah. Mungkin kekal jadi pemaaf, kekal jadi orang yang mudah sensitif, kekal jadi orang yang selalu mudah terasa dengan orang, ataupun mudah nak marah orang, mudah sakiti orang. Triggered tu kata. Ya, betul. Setiap benda bagi kita kadang-kadang dialog orang tanya tu biasa je, tapi dia terasa. Selalunya orang yang kerap sangat terasa ni ada kisah dia. Tetapi kita tak tahulah kisah apa kalau dia sendiri tak nak cerita kan. Orang yang nampak kuat, konon-konon macam brutal lah, istilah dulu brutal kan, nampak kuat, tapi sebenarnya ada sesuatu. Terima kasih tanya, betul ke term sekarang saya nampak dalam social media, orang yang banyak tersenyum adalah orang yang paling banyak tersakiti. Betul ke term tu? Ya, itu kena tanya orang tu lah. Sebab move on ni bukan bermakna awak kena, mungkin lah, kalau paling mudah move on adalah kita, orang selalu cakap, saya tak boleh maafkan dia. Okey, tak apa. Awak just maafkan diri awak sebab awak dah termasuk dalam kisah cerita yang awak tak nak. Dan cari cara bagaimana untuk bantu diri kita bangun je. Kalau awak tak nak maafkan dia, tak apa. Tapi awak tinggalkan dia. Mana kena jauhkan lah, takut. Jauhkan. Kadang-kadang ada orang, kalau dia family saya macam mana? Itu susah kan? Okey, kalau family, kalau duduk serumah mungkin kita boleh pindah. Tapi kalau yang kecil-kecil tu tak sesuai lagi lah. So awak kena bertenang, bertahan, dan awak kena cari cara supaya hidup hari-hari kita ada rutin yang penuh supaya tak terlalu fikir apa yang masalah yang berlaku. Sebab tak salah juga, ada setengah memang dia hidup dalam family, contohlah family yang bercerai ke, mak ayah selalu bergaduh ke, kadang-kadang tak bercerai tapi selalu bergaduh. So anak-anak akan jadi tempat pelepas marah. Mungkin ada banyak sekarang kan kes bully. Anak menjadi pembuli. Kadang-kadang bila siasat balik, rupanya ada kisah lain di sebalik itu. Sebab tu saya kata kadang-kadang pembuli ni bukan kita rasa dia jahat, tapi kita tak tanya pun kenapa di sebalik tu. Ada orang jadi pembuli disebabkan dia ada masa lalu dia. So benda tu jadi trauma untuk dia. Tapi kita tak perasan sebab kita nampak dia kuat, tersenyum. Kan? Kita nampak dia senyum, dia macam kuat, ada geng gagah. Tapi sebenarnya di sebalik itu mungkin dia dah pernah berdepan dengan kematian orang yang dia sayang. Mak dia meninggal ke, adik-beradik meninggal ke, semua saudara mara tak layan dia. So benda tu bagaimana dia rasa cara yang betul untuk jadi kuat adalah dengan menjatuhkan orang lain, dengan membuli orang lain, atau dengan menjadi berkuasa. Sedangkan benda tu adalah tak baik. Cara yang salah lah. Tapi susah lah sebab bila kita tak dapat bantuan yang betul, macam saya cakap, kalau proses healing, penyembuhan ni semua orang boleh lalui. Maksudnya yang betul-betul memerlukan lah. Tetapi kalau caranya salah, awak akan bergerak dengan cara yang salah lah. Macam Ashraf cakap tadi, bawa motor laju. Ataupun kita bos ada masalah family dengan keluarga kan, dengan isteri. Staff yang kena. Kadang-kadang nampak macam biasa, tapi itu ada sesuatu di sebaliknya. Yang tu yang kita kena sembuhkan dulu supaya kita boleh menjadi orang yang baru. Itulah move on. Move on ni bukan bermakna aku tak boleh lupa lah. Contoh dah pernah kena rogol ke sebelum ni. Ataupun bully pun boleh lah. Bully sekarang bukan bully fizikal je. Mental. Mulut. Kadang-kadang mulut ni buat lagi sakit hati. Pendam. Itulah. Pendam. Bila dah jadi, lepas. Kepuasan kepuasan pada masalah yang dihadap tu. Kadang-kadang ada jugalah bila saya banyak buat content parenting, bila saya dengan anak kecil, yang komen-komen, bila saya tengok komen-komen ni, semua dia akan mengadu tau. Ayah saya tak pernah buat macam ni dengan saya. Saya tak pernah rasa macam ni dengan ayah saya. And komen dia bukan menunjukkan ayah dia dah tak ada, tapi ayah dia masih ada. Tapi tak memberi apa yang dia nak. Jadi ini untuk parents jugalah. Ayah sebagai figura je, nampak depan mata. Tapi ayah saya tak makan sekali satu meja, tak tengok TV sekali, tak pernah main dengan saya. Benda tu kan nampak macam kecil tau. Betul, nampak kecil tapi sebenarnya memberi satu impak yang sangat besar pada anak sebenarnya. Kita bukan nak mengajar, tidak. Okay, kadang-kadang ada setengah main kita nak mengajar pula kan. Kau ni muda lagi kan, nak mengajar. Tak. Tapi ni benda sudut pengalaman, bila kita orang muda, kita mendengar apa orang muda bercerita. Jadi benda tu, mak ayah kena ingat satu term je. Ya, dalam keluarga ni tak semestinya kena manjakan anak dua-dua. Tapi dia antara A dengan B. Andai kata ayah garang, mak dia jadi tukang pujuk. Andai kata mak dia garang, ayah dia jadi tukang pujuk. Dia jangan dua-dua tolak anak. Kalau dua-dua tolak anak akan rasa jauh. Tak ada orang sayang dia. Ya, itu dia rasa macam rasa kosong, rasa alone. Sekarang betul. Istilah alone ni banyak lah. Betul. Sampai dia ikut kawan-kawan. Mak ayah takut kalau anak ikut kawan-kawan yang bukan-bukan. Jadi mak ayah daripada rumah lah, dia kena mula beri satu
jalinan kasih sayang yang banyak untuk anak, biar anak rasa puas dengan kasih sayang. Ya, sebenarnya bila dari rumah tu asas dia kuat, anak takkan cari lain tau. Sebab dia tahu kalau aku tak dapat apa, boleh ayah ada, mak ada orang backup, family ada. Tapi sebenarnya apa-apa isu kan sekarang ni memang bermula dari family kalau kita ikutkan. Memang nampaknya dari family, dari kecil. Bukan bermakna, contoh kan kalau keluarga ni jenis sikit-sikit nak marah. Oh, kenapa awak dapat 80 markah tak dapat 100? Bila ada exam, tu yang anak jadi anxiety. Sebab dia takut bila dia tak dapat nanti mak dia confirm mak dia marah sebab dia dah tahu. So anxiety tu, kita bukan nak cakap oh anxiety tu maybe lah ada setengah kes kita pun tak tahu punca lah. Mungkin ada setengah dari keturunan mak dia anxiety. So cara didikat orang anxiety ni lain. Dia jadi semua nak macam tak boleh kotor, kena tak boleh bersih. Oh, saya takut nak jumpa orang. So anak pun akan terikut-ikut benda yang sama. Tapi kalau dah memang itu disorder, susahlah kan. Susahlah kita nak judge ke apa sebab memang macam tu konsep dia. Tapi kalau yang macam boleh dikawal, macam parents yang boleh dikawal. Contoh, nak marah anak boleh. Benda yang memang dia salah. Ini kadang-kadang tak salah apa pun, saja-saja nak marah. Contoh nak tunjuk aku ni tegas dekat anak-anak lah. Aku ni tak main-main. Tapi sebenarnya benda tu kita telah menjauhkan hubungan kita dengan anak. Ya. Jadi sebenarnya Kak Syirah, sepanjang kita punya slot ni, saya agak terganggu emosi saya. Sebab masa kita tak bercakap tadi, tak bunyi gagak kat atas tu Kak. Tapi sekarang dia tadi dia bunyi. Tak, rasanya tanya soalan tu. Ada soalan. Kita boleh tanya. Gagak nak tanya soalan. Tanya apa? Kenapa macam saya tengah kata asal kita diam je dia diam. Asal kita bercakap dia bercakap. Agak dia dengar kita kan. Kata. Jadi isu tadi berkenaan dengan anak nak tunjuk sesuatu. Kita bukan nak kata didikan mak ayah dia salah. Tidak. Tapi bagaimana persekitaran keluarga itu sendiri dalam orang kata kita hadirkan sebagai keluarga yang bahagia. Yang mana mak ayahnya beralah dan anaknya juga sentiasa berkongsi. Sebab kadang-kadang anak dia takut nak kongsi masalah. Dia bermula daripada apa? Boleh kita ambil satu bayanganlah, kita ambil bayangan. Sebagai contoh, anda kata ayah ada masalah kerja dekat luar. Dan dia nak balik kerja ni. Tiba-tiba anak yang kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, datang nak tunjukkan lukisan dia. Cakap, ayah. Padahal orang lidi. Dan saya nak tunjuk, ayah. Ni tengok ni, tuliskan kakak, adik. Ayah pun tengok, cuba ayah penat ni kerja, cuba faham sikit. Jadi, anak yang 5 tahun nak faham ayah dia penat kerja. Logik tak logik? Tak logik. Jadi sebagai ayah, ambil dulu cantik. Ayah nak masuk mandi dulu boleh tak? Ajar anak untuk faham. Jadi anak akan tunggu. Ayah tak ada masalah. Jadi benda itu membuatkan kalau sekali ayah tolak anak akan jauh sampai bila-bila. Sampai kata tadi kat Syirah, contoh Rizak kan, dapat 3A 2B contoh. 3A tu kira bagus. Tapi dia takut nak tunjuk sebab dia takut kena marah. Kan? Dia takut kena marah. Sampai tahap kadang-kadang dapat 4A 1B. Paling bagus. Tapi dia boleh stres ya. Ada yang isu. Ada, betul. Saya ada klien yang pointer dia 3, 8 ke atas ya. Tapi tak bahagia, tak happy. Sampai besar dia tak ada kawan. Dia tak ada kawan, family dia memang ada isu lah. Family dia jauh semua tu. Bayangkan, bagi kita nampak hebatnya dia punya result kan. Sampai dia sama belajar semua. Tapi jiwa dia kosong. Sebab tu nanti bila parents tanya, apa lagi yang tak cukup dah sama belajar sampai universiti, dah kerja. Tapi sebab kita tak faham, kita terlepas pandang yang tentang emosi dari kecil yang kita dibiarkan. Sebab anak-anak ni, kata mak kat luar sana, dia nak appreciation ataupun penghargaan daripada mak ayah untuk anak-anak. Hargailah walaupun sekecil perkara. Baru ni ada isu, bukanlah isu, tapi ada viral baru ni yang mana anak dia untuk SPM. SPM anak dia dapat 1A ke 2A. Ayah dia bagi 100. Daripada keluarga yang kita kira bukanlah keluarga yang berada, tapi keluarga yang mungkin kita boleh keluarga yang berkos rendah, keluarga yang biasa sahaja. Tapi ayah dia 2A je Kak. Tapi boleh hadiahkan RM100 untuk anak. Dan saya rasa Masya Allah, ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Dia menghargai usaha anak dia walaupun sekecil perkara. Jadi itulah yang sebenarnya. Dia dah prepare lama tau duit tu. Untuk anak dia. Jadi kat situ anak dia akan belajar tentang penghargaan. Macam, ayah aku ni walaupun keluarga aku tak senang, tapi dia boleh simpan dia untuk bagi aku walaupun aku duit. So daripada situ, bila anak membesar, dia akan ingat mak ayah sebab itu. Dia pun akan buat dengan benda yang sama dekat orang luar, dekat anak dia juga nanti. Jadi Kak Syirah nampak tak? Satu didikan daripada keluarga Kak Syirah sebut tadi, semuanya bermula daripada keluarga sendiri. Nampak? Penting tak pentingnya keluarga dalam emosi Kak sebenarnya semuanya bermula daripada keluarga. Tak ada. Sebab kita kena ingat, dulu bila kita lahir, ayah kita lah yang paling bahagia dengan kita. Mungkin disebabkan ialah bila dah membesar, takkanlah ayah nak kata gosok kepala kan. Okey, memang gosok kepala, tapi macam Kak Syirah katalah, jangan manjakan sangat. Manjakan sangat tak boleh, dan bertegas sangat pun tak boleh. Mana kita faham each other. Jadi itulah antara
asbab pada. Cuma Kak, kita nak cerita pasal move on dan sebagainya Kak. Dan juga cara keluarga ni. Tadi akak dah sebut tentang masalah keluarga dan soalan ni rasa saya pun nak tanya. Antara common question berkenaan dengan keluarga. Andai kata seorang anak dia trauma dengan ayah dia. Yang mungkin ayah dia selalu pukul dia. Ataupun mak dia selalu abaikan dia. Sampai tahap makan tak jaga. Dan belajar pun sendiri. And sampai tahap dia bawa diri dia keluar. Jadi macam mana sebagai anak nak berbincang dengan mak ayah? Sebab ni susah sebenarnya. Bila tapi kan kalau kes macam ni sebenarnya kan, bila dia masuk sesi ke ataupun bukan sesi lah, jumpa kawan pun dia takkan cerita kat orang. Sebab kita punya safe place, orang terawal yang kita percaya adalah mak ayah. Tapi kalau mak ayah pun orang yang kita tak boleh percaya, awak rasa awak boleh percaya orang luar tak? Kan, tambah tiba-tiba nak suruh dia jumpa kaunselor. Kau siapa nak dengar, aku nak cerita dengan kau macam tu lah kan? Mak ayah aku pun tak nak dengar aku. Mak ayah aku tak peduli. Itu pun pergi sekolah, cikgu tak faham. Kadang-kadang bukan cikgu tak faham, cikgu ramai sangat budak. Macam nak dengar semua luahan kan? Yelah, mungkin ada satu kata dua yang boleh kita nak di comeback balik. Tapi sebenarnya kes macam ni memang betul. Kadang-kadang kalau tak dirawat dari awal memang akan trauma. Trauma tu maksud dia, contoh kalau dia selalu kena pukul, mungkin dia akan jadi pembuli tau. Mungkin dia akan melepaskan marah dengan cara yang salah. Lepas tu kita pun sebagai parents, kita kata, kenapalah anak aku ni aku dah bagi macam-macam tapi jadi teruk macam ni. Anak awak tak teruk. Tapi disebabkan dia dibesarkan dalam sekitaran yang tidak memahami keperluan dia, menyebabkan dia cari kebahagiaan dengan cara macam tu. Sebab mak ayah dia ajar, kalau tak puas hati pukul. So dia ingat pukul tu cara betul. Kalau marah isteri, marah. So sebab tu dia akan bawa tau. Contoh kahwin, kalau kita dah biasa ayah dia selalu marah mak kalau mak masak tak sedap, dia pun bila kahwin mungkin dia akan buat benda yang sama. Tapi dia tak perasan. Sebab tu saya cakap itu sebenarnya adalah kesan yang memberi kesan kepada emosi dah lama dah. Dan awak perlu sembuhkan benda tu. Takkanlah nak marah. Benda tu memang kita tahu salah, tapi takkanlah nak marah setiap kali isteri masak tak sedap, you marah. So lepas dekat anak campak. So anak pula belajar, kalau tak puas hati, tak suka, tak nak benda tu, campak. Bukan anak pun boleh buat sekolah juga. Ya, budak kadang-kadang bila dekat rumah, ada setengah, anak saya dekat rumah diam je baik. Tapi kenapa dekat sekolah cikgu kata dia nakal? Dia lepas dekat sekolah. Sebab kalau dia lepas kat rumah apa jadi? Ayah dia pukul dia balik kan? So dia tak ada ruang. Bila dekat sekolah, kawan dia mungkin tak melawan. So dia rasa, okay aku dah menang, aku dah tenang, aku berjaya. Benda ni kecil-kecil je kan? Tapi kita nampak, kesan dia sampai ke sekolah, sampai dia besar. Jadi nak move on memang susah. Nak terima emosi memang susah. Dan dia akan ambil masa. Tambah kalau dia mungkin budak sekolah ke remaja, susah lah. So luahan dia banyak kepada terapi, art terapi ke play terapi. Tapi kalau macam dah besar, kebanyakannya adalah inisiatif sendiri, nak dapatkan bantuan orang luar, nak dapatkan bantuan kaunselor, memang kita akan bantu tapi satu-satu. Contoh dalam proses kaunseling, satu proses. So dari awal, luah dulu. Kena luah. Kenapa saya akan fokus kepada luah? Sebenarnya itulah emosi yang awak sebenarnya simpan lama sangat, bertahun-tahun. 10 tahun, 15 tahun pun ada. Dari kecil. Jadi luah dulu, dekat situ baru kita tengok apa sebenarnya keperluan, bagaimana nak berubah. Awak takkan boleh, sepatutnya engkau dah 21, kau dah boleh pindah dah. Tapi tak semua orang sesuai. Sebab mungkin dia dah biasa duduk dari rumah kecil, tak boleh keluar. Lepas tu tiba-tiba terkejut. So kita kena tengok keperluan dia apa, kemampuan klien tu sendiri apa. Tapi benda tu proses, macam saya cakap, lama sangat. Ada orang nak sampai proses acceptance tu, dia depression, anxiety 14 tahun dah tahu. Dia nak terima yang dia ada anxiety 4 tahun. Waktu tu macam-macam rawatan lah dia buat. Tak terima lah. Kan orang cakap itu, orang cakap ini, samalah juga. So macam yang ni kalau dah kena pukul, awak ingat dia akan percaya orang lain nak cerita macam tu? Tak ada. Tapi bila dia cerita, just dengar. Sebab tu kalau semua orang memainkan peranan, semua orang menjadi pendengar yang baik, orang-orang yang tidak terbuka ni akan terbuka. Sikit-sikit lah. Kita tak boleh paksa pun. Mungkin bertahun. Cuma macam mana nak tolong tu, permulaannya, kita pun tak kenal dia, dia pun tak kenal kita, just dengar. Dia sudi buka ruang, kita terima. Kalau dia tak sudi ruang, tak apa, dengar dulu. Nanti lama-lama dia akan buat. Sebenarnya, bila orang bercerita sikit ataupun dapatkan bantuan kita sikit, dia sebenarnya percaya kat kita.
Cuma dia tak nak cerita banyak sangat. Tak apalah, biasalah. Orang baru kenal kan. Suai kenal macam tu. Tapi maksud dia bila dia terbuka sikit nak dapatkan bantuan, maksud dia percaya. So jangan rosakkan kepercayaan tu, rugi. Tapi Kak, kalau macam mana pula kalau jenis orang yang nak bercerita is okay kan, dia boleh meluah dan beri peluang. Macam mana pula kalau jenis orang yang dia suka melukai orang lain atas alasan sebab dia pun tersakiti. Yang ini banyak. Ini tak kisah. Buat apa aku nak Itu yang tak kisah? sembuh-sembuh tu. Buat apa aku nak kisah? Aku dulu pun tersakiti. Apa salah yang kau pun rasa juga? Jadi benda tu betul ke Kak? Banyak. Banyak Ramai yang macam tu. Sebab bagi dia dah pernah kena, aku okey je. Orang lain menyakiti aku okey je. Ataupun biasalah ini hidup kan. Hidup ni menyakitkan lah, apalah. Adalah istilah-istilahnya. Benda tu memang banyak. Tapi kita pilih. Hidup ni adalah pilihan kita. Baik buruk adalah dari pilihan kita juga. So kalaulah awak rasa cara itu bagus dan awak memang nak teruskan, teruskanlah. Tapi kalau awak sebenarnya bila dia jadi macam tu, kalau dia sedar, dia takkan nak buat dah. Tapi susahlah kita nak dapat. Sebab bila orang dah memang ada pengalaman sendiri dan dia buat dekat pada orang lain disebabkan dia rasa aku dulu pun okey tu, dia akan teruskan lah. Tapi memang kita nak suruh orang sembuh, kita tak boleh suruh. Kau jadi macam ni disebabkan memang dia tahu sebenarnya. Tetapi bila tidak ada persediaan lagi, kita susahlah nak paksa. Sebab tu dalam sesi pun, apa-apa pun kena klien tu bersedia dulu. Kalau tak bersedia, awak takkan boleh buat apa-apa. Lantaklah kita bagi 10 cara untuk move on. Tapi selagi mana emosi dia tak terima, dia masih marah, dia masih tak boleh terima keadaan dia, tak terima masa lalu, dia tak akan bergerak. Boleh kata orang yang nak mendapatkan terapi ataupun yang nak mendapatkan pertolongan adalah orang yang memang nak diubati. Ya. Kalau ada juga yang datang, mungkin orang suruh lah. So bila pergi terapi dah berapa kali pun dia masih tak nak buat apa yang dibincangkan. So kita tak boleh paksa lah. Sama juga macam doktor, ada darah tinggi kan, makcik kena makan ubat. Kalau dia tak nak makan ubat, kita tak boleh nak suap dalam mulut dia. Sebab dia akhirnya hidup ni dia yang kena jalani juga. Jadi dekat sini kita nampak lah sebenarnya kalau kita nak sihat ataupun kita nak diubati, kita sendiri yang kena mula untuk cari ubat. Ya, kita yang kena sendiri kena terima, inilah ubat aku. Ya, sebab kita selalu harap orang berubah dulu. Contoh orang tu pernah sakiti kita, aku nak dia ubah dulu baru aku boleh ubah. Tak boleh. Kalau dia tak nak berubah, awak akan terus macam tu sampai tua, tak boleh juga. Jadi dia berbalik kepada term tadi iaitu self-care. Kita dulu jaga diri kita. Tapi kan bila kita cakap self-care ni, sekarang ni kita banyak nampak quotes dekat luar. Kadang-kadang dekat buku sekarang ni pun banyak buku quotes healing quotes dan sebagainya. Sampai tahap di PBKL baru ni yang paling banyak laku buku-buku quotes. Cakap ramai sangat kata sakit dalam Malaysia ni kan. Nampak tak sebenarnya kan? Jadi adakah perkataan-perkataan yang positif ataupun quotes healing ini dapat membantu proses healing kita ataupun dia hanya sekadar kita punya orang panggil sebagai toxic positivity? Benda ni berdebat juga kan. Isu Pesta Buku sebenarnya Syirah dah buat buku ni tahun lepas. Kita tak tahu pula benda tu akan trending tahun ni, healing tu kan. Waktu tu ramai jugalah keduakan pendapat healing ini apa bagi mereka apa. Macam ada yang tak puas hati setakat motivasi, ayat-ayat motivasi lah. Sebenarnya kan benda tu akan bergantung kepada tahap emosi awak waktu tu. Contoh kalau awak tengah tak stabil, biarlah macam saya cakap tadi, ada 10 cara pun awak takkan boleh buat lagi. Awak nak ayat yang macam, tak apa saya faham apa awak rasa, awak kena tenangkan diri awak dulu. Benda-benda macam tu. Tetapi, bila awak dah stabil macam kita, yang kita tengah bukan tak ada masalah, ada masalah. Tapi maksudnya emosi kita stabil. Kita boleh je buat 10 step to move on tu. Sebab tu saya kata, ayat quotes ke buku-buku healing macam tu, perlu juga sebenarnya untuk di fasa-fasa awal. Orang yang tengah sedih, menangis, rapuh sangat tu, dia tak boleh buat apa-apa. Dia hanya memerlukan orang, at least dapat buku, okey, ada juga orang lain yang sama rasanya macam aku. Bila dia baca buku, bukanlah aku seorang je yang rasa macam ni. Sebab orang yang ada masalah, dia akan rasa dia seorang-seorang. Dia akan rasa kosong, tak ada orang nak tolong dia. Jadi bila dia baca buku, sebenarnya bukan aku seorang-seorang. Nampak tak? Benda tu membantu sebenarnya. Sebab tu apa sahaja, tak kisahlah jenis ayat ke apa, selagi mana dia memberi manfaat bagi saya, okey. Sebab dalam proses penyembuhan dia, nama dia proses. Kalau selagi mana emosi awak tidak stabil, awak takkan boleh buatlah 10 buku step untuk move on, step untuk sembuh daripada
lari daripada ex-boyfriend ke, toxic, family toxic ke. Kalau selagi mana awak tak sembuh dari sudut emosi tu, awak takkan boleh ikut step tu. Mesti tak jadi. So dia akan jadi macam tu. Nak tak nak, kalau orang cakap bagus ke tak bagus, semua buku tu selagi mana dia bermanfaat, bagus. Sebab dia diperlukan. Kita boleh cakap lah, sepatutnya kita kena ajar, buku tu kena ajar macam mana cara nak sembuh. Memanglah. Tapi kalau awak belum lagi, emosi awak belum stabil, buatlah 10 cara pun takkan jadi. Sedang kata buku-buku ni sebagai pemujuk lah pada hati. Biar bila dia tak tenang, kita nak orang yang memujuk hati kita supaya kita rasa, oh, aku ni tak seorang-seorang sebenarnya. Ramai lagi rasa sama aku. Baru dia akan bangun dan dapatkan bantuan. Kalau tak, dia akan rasa dia seorang lah. Tak ada orang faham aku lah. Aku rasa kosong lah kan. Semua orang tak sayang aku lah. Jadi buku-buku ini sebenarnya membantu. Tapi komen-komen tu biasalah. Tapi selagi mana, macam saya cakap lah, selagi mana dia memberi manfaat, teruskan. Dia tak ada masalah pun. Cuma kita tak nak toxic positivity tadi lah. Baca saja tapi tak bergerak. Tapi sebenarnya, orang yang mula membaca dan mendapatkan bantuan, dia ada niat nak bergerak. Belum masanya lagi. Jadi kita tak payah judge apa-apa, sampai satu masa dia akan bertindak juga. Kan? Sebab kita tak nak toxic positivity tu, sebab kita tak nak, alah tak apa, dia marah kau sebab kau bagus. Entah memang sebab salah kita. Itu yang tak seronoknya. Toxic positivity lah tu kan, benda yang dia cakap, patutnya kita semak lah kesalahan kita, kenapa kita kena marah. Yang itu kita tak nak lah. Tapi kalau setakat ayat memujuk, ayat yang beri kata semangat, boleh, tak ada masalah. Bila kita cakap pasal buku ni Kak, kita nak masuk buku, sebenarnya kita dah penghujung dah. Bila kita cakap pasal buku ni, Come Back Stronger, mana kata saya sebut awal tadi. Mana kata Kak Shalon, kita takut lupa pula lagi kan. Daripada awal cakap dia masuk balik. Come Back Stronger, satu buku yang saya kira satu buku yang baru, yang mana penulisannya saya nampak bukanlah penulisan yang padat. Antara ringkas yang, yalah kadang-kadang kalau kita serabut baca buku ni, so tutup tak tengok kata aku kena baca kan. Jadi untuk yang nak tengah tengok kita sekarang ni, untuk podcast kita Kak, sebenarnya apa yang boleh Come Back Stronger dibagi pada mereka, untuk mereka yang nak ubati tadi? Sebab akan sebut kan, mereka dah penggerak, pemula. Orang yang nak diubati ni adalah orang yang akan membaca. Sebab dia nak mencari cara. Dan mungkin kita boleh kata Come Back Stronger yang mana penerbitan daripada Masjid, mana penulisan daripada akak sendiri, daripada Kak Syirah Luqman, boleh tak beritahu kenapa buku ni boleh membantu pembaca nanti? Kan kalau tadi kita sebut pasal peluahan emosi, kenapa orang tak nak luah. Kenapa saya tulis buku ni adalah untuk membantu di fasa awal. Bila orang tak nak luah, dia takkan cari bantuan, dia takkan cerita dekat orang. Jadi tapi dia nak tolong diri dia sebenarnya. So kadang-kadang dia baca buku. Ramai je yang baca buku rupanya ada pemendaman emosi, betul. So dari situ saya pilih untuk tulis dalam buku kaedah dari sudut psikologi, tetapi diringkaskan. Sebab saya tahu saya mula pun dulu bukannya rajin baca buku. Kan, kalau nak baca buku ilmiah ni, saya takut juga kan. Kalau kita tulis macam buku ilmiah, nanti orang tak nak baca. Tengah stres, awak tengah broken ni, awak nak baca panjang, step tu tak ada. Jadi kita ringkaskan, ayat pun santai, orang boleh faham, proses pun mudah. Saya ada rajah sekali kan dalam tu. So dari buku tu, dia membantu sesiapa saja pembaca untuk faham sebenarnya kenapa aku ni tak sembuh-sembuh. Bila orang baca buku, dia ada je persoalan, kenapa aku ni tak sembuh-sembuh. Kenapa aku dah buat macam-macam cara healing lah orang cakap kan. Tapi sama je. Kan, aku dah cuba kawan marah ni, tak nak mencarut. Tapi tak boleh lah. Kenapa ya? So, bila dari dalam buku tu ada proses dia, dari proses acceptance sampai lah proses move on. So, setiap satu fasa tu dia akan bantu sedarkan bahawa normal untuk rasa macam tu. Aku ni salah cara ke? Aku ni jahat sangat ke? Aku ni tak guna ke? Normal je perasaan-perasaan tu. Memang ada dalam buku. So, dari situ kita boleh faham sebenarnya, apa yang aku rasa betul. Cuma bagaimana nak dapatkan bantuan tu kena cari cara yang betul. Okay, pada kata dalam buku Come Back Stronger ni Kak, dia ada fasa ke fasa ya. Betul. Kita akan fasa ke, pada kata taklah kita nak selap banyak kali tak kan. Benda kita just slow and steady kan, follow the flow aje. Kalau nak habis dalam 2-3 tahun pun tak apa. Sebab proses healing bertahun. Fasa 1 macam saya cakap tadi, ada klien yang 4 tahun. So mungkin awak nak lepas, aku tak lepas lagi fasa 1 ni, tak apa. Kita bukannya membaca tu, contohnya memanglah mula-mula kita akan baca sampai habis lah. Tapi bila kita nak buat tu, awak follow awak punya timeline. Kawan saya kenapa dia putus cinta, mungkin dia pernah putus cinta sekali je. Ataupun boyfriend dia tak buat apa sangat kena. Mungkin awak putus cinta ke bercerai yang jenis
kena pukul. Ada sekarang ni boyfriend pun dah pukul girlfriend. Betul, banyak kes sekarang ni kan. Kena pukul, lepas tu family pula, broken family. Itu yang jadi dia macam tak percaya lelaki. Dan itulah akan membawa trauma kepada dia. Oh, saya tak suka lelaki. Bekerja pun tak nak bekerja dengan lelaki. Nampak tak? Itu memberikan kesan kepada diri. So, bila memberi kesan memang kena healing. Memang kena menyembuhkan diri. So, ini buku ni kalau untuk membantu orang-orang yang tidak mahu bercerita dulu. Tapi at least dia adalah satu langkah pertama. Sebab nanti bila dia dah bertenang, dia akan cari cara. Dia tahu. Dalam buku tu pun akan ajar satu persatu macam mana nak cari cara. Jadi, nampak, dengar. Bila kita nak cerita pasal healing, dapat jawapan, tak dapat jawapan sekarang ni kan. Sebab tu kita bagi segmen ni borak pandai. Mereka sekadar borak sahaja ataupun memang kita pandai. Mana kata betul lah Kak Syirin pandai orangnya. Sebab tu dapat keluar buku Comeback Strong. Okey Kak Syira, mungkin Kak Syira boleh bagi satu kita panggil sebagai kata-kata mutiara ataupun kata-kata mutiara untuk kita punya yang tengok kita sekarang ni, dia rasa terubat hati dia. Mana kata kita bagi satu ayat lah untuk dia terubat. Boleh bagi pada sikit. Mesti ramai nak tu. Sebenarnya kalau kata mutiara, saya tak nilah sangat, tak tahulah sangat. Tapi saya ada satu benda je. Yang ni memang saya selalu pegang dari dulu. Kalau kita nak ubah dunia, kita perlu sembuhkan jiwa. Apa sahaja dunia, awak ada keluarga yang tidak menyeronokkan, persekitaran yang tidak menyeronokkan, pengalaman yang tidak menyeronokkan. Awak nak ubah, awak kena sembuhkan jiwa awak dulu. Dan dari situ, sedikit demi sedikit kita akan nampak dunia kita tu berubah seperti apa yang kita nak. Selagi mana kita terkurung di tampuk yang sama, memang takkan jadi apa-apa. Nampak kata-kata macam ni memujuk sebenarnya. Bila saya dengar macam, macam saya pun terkesima dengar. Masya Allah. Jadi, itulah untuk hari ini bersama dengan Kak Syira. Okay, terima kasih Kak Syira bersama dengan kita dalam borak pandai kita. Jadi nampak, berkenaan dengan healing. Kata first kita pun dah borak pasal healing dan insya-Allah dapatkan buku Comeback Stronger. You guys boleh dapatkan di www.masjid.com.my ataupun kalau nak boleh follow Instagram Kak Syira. Apa Instagram Kak Syira? Syira Lokman. Syira Lokman. Cari je, insya-Allah ada. Kod lah nak DM. Saya ada masalah ni Kak, macam mana kod ataupun nak dapatkan khidmat kaunseling Kak boleh. Dan itu saja untuk segmen kita kali ini. Kata-kata mutiara pada hari ini daripada saya Cikgu Ashraf. Berilah diri ruang untuk terluka, tapi janganlah terluka terlampau lama kerana yang menanti awak adalah gembira. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang di dalam segmen Borak Pandai.